الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن ترته برسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم، وبجميع ما جاء منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم، وبخواص الحروف وأسماء التامات، وبما ظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات، وبفلسفك مفرج عن كل محموم، المخلص لكل مديون، يا مجرى البحار والعيون، يا من خزائنه بين الكاف والنون، وعلم ما كان قبل أن يكون. ونسألك اللهم أن تسلك بنا جدة رضاك، وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك، وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب، وأن تجعل رضاك أن الخير مصاحب لنا ورفيع، وأن تتفنا بالجلالة والمهابة، وأن تمن علينا بسرعة الإجابة يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، ولا تسلس علينا من لا يرحمنا يا الله يا أرحم الراحمين. ادفع عنا يا الله كل بلاء والوباء والحم والغم والضيق والشدة ونعمة. اللهم بارك لنا في هذا المجلس المبارك. اللهم بارك لنا في هذا المجلس المبارك. اللهم بارك لنا في هذا المجلس المبارك يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mendatangkan kepadamu, Ya Allah. Sinarilah diri kami dengan iman dan amal, Ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa datuk nenek moyang kami, Ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami yang telah mendidik kami daripada kecil hingga dewasa, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, kurniakanlah hidayahmu, ibrahmu, tasjidmu, takjidmu, irsyadmu ya Allah kepada semua warga SMKA Slim River ya Allah, khususan kepada semua anak-anak murid sekolah SMKA Slim River ya Allah. Pilihlah mereka ya Allah untuk menjadi insan-insan yang soleh ya Allah, untuk menjadi insan-insan yang berilmu, berakhlak mulia ya Allah, yang akan mewarisi kepimpinan negara pada hari muka ya Allah.
Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Lindungilah diri kami, Ya Allah, ahli keluarga kami, Ya Allah, jiran tetangga kami, Ya Allah, seluruh muslimin muslimat di muka bumi ini, Ya Allah, jauh daripada bala bencana yang buruk, Ya Allah, jauh daripada musibah kecelakaan, Ya Allah, jauh daripada pandemik COVID-19, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, lindungilah negara kami daripada bala bencana, daripada segala wabak, daripada segala musibah yang boleh meregangkan perpaduan kaum, yang boleh merencatkan ekonomi, yang boleh menjauhkan diri rakyat Malaysia daripada kebaikan dan pemuafakatan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, Ya Allah. Sampaikanlah salam kasih sayang kami kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami kasihi, Ya Allah. Ya Allah, jika ada dalam kalangan warga SMKA Slim River yang sedang sakit sama ada zahir dan batin, Ya Allah, Engkau sembuhkanlah, Ya Allah. Ya Allah, pilihlah semua murid-murid SMKA Slim River khususnya yang akan mengambil peperiksaan SPM maupun STPM, dapat kejayaan, dapat kemenangan, dapat masuk ke universiti dan dapat mengharumkan nama SMKA Slim River menjadi yang terbaik di kalangan terbaik di negara kami Malaysia yang tercinta ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Allah maftah lana abwabal khair wa abwabas salama wa abwabas siha wa abwabal ni'ma wa abwabal barakah وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم من ذكر القبر واللهود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسك وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وعزل الكفر الكافرين والنفاق والمنافقين والمشرك المشركين والظلم والظالمين. استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في هرز لطفك مصوني بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak yang dikasihi sekalian, kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'uni astajib lakum. Allah menyarankan kita seluruh mukmin supaya berdoa meminta segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yashaunas yashauni. Jangan kita berharap takut kepada sesama manusia. Hendaklah kita sentiasa ingat bahawa segala pengharapan, nawaitu, iltizam, niat, sandaran kita hanyalah kita merafakkan sembah dan juga pengharapan, keberkahan, kemakbulan niat dan hajat kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak yang pakcik kasih sekalian, al-waqtu kasayfi na illam taqta'uka. Masa kita hidup di dunia ni sangat singkat. Demi masa sesungguhnya banyak dalam kalangan insan yang berada di dalam kerugian, melainkan kalangan insan hamba Allah yang beriman dan berpesan-pesan ke arah kebaikan dan berpesan-pesan jauh. Sayyidina Ali karamahullah fi wajhihi
berkata-kata kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Muaz bin Jabal, dapatlah kedua-duanya celik akal, dapat pikiran dan juga irfan berlandaskan kepada beberapa perkara. Pertama yang dekat ialah kiamat, yang terlebih dekat ialah kematian. Yang sukar di dunia ni adalah kubur, yang terlebih sukar adalah mencari. Halo, Dokter. Dokter left ke? Left ke? Ya, Manchester. Dekatnya amalan kita ialah kita akan cepat memahami akan sesuatu perkara, dan kita jika ada duit banyak, berkatnya duit kita, kita lambat habis duit kita itu. Dan sebagai seorang syubanul yaumi rihanul wadi, bahawa memimpin pada masa depan. Sukalah pakcik ingin mengingatkan diri pakcik dan anak-anak sekalian, terdapat beberapa ciri anak-anak muda yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya pertama adalah anak muda yang hatinya sentiasa ingin menghabis Allah Subhanahu Wa Taala, berkorban untuk membersihkan rumah Allah, surau-surau, masjid-masjid, untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri yang kedua, anak-anak yang dekat dengan Allah, yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah anak-anak yang dia berkawan niat dia semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri yang ketiga ialah anak-anak yang selalu duduk berseorangan diri, dia menangis mengenangkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, segala nikmat yang Allah bagi kepada dia, dia merasa rasa syukur. Kerana kesyukuran itu dia menangis, dia kata thank you Allah kerana telah memberikan diriku ini peluang untuk hidup, dapat berfikir, membaca seperti manusia yang mempunyai panca indera yang sempurna, dia bersyukur. Yang keempat adalah anak-anak yang diajak oleh kawan-kawan dia melakukan perbuatan yang melalaikan, kemaksiatan, dia tolak, dia kata dia tak sanggup nak buat, dia takut nak buat sebab dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah anak-anak yang suka bersedekah dan menolong kawan-kawan dia, sama ada menolong dari segi belajar, dari segi kewangan dan juga dari segi makanan. Allah sangat suka sehingga kan kebaikan yang diberikan tu, tangan kanan yang diberi tu tak dapat terhitung oleh tangan kiri yang di sebelahnya. Dia sendiri tak tahu dan tak berkira, tak terhitung kebaikan dan kemurahan hatinya untuk menolong orang lain. Seterusnya, ciri yang keenam adalah dia sentiasa mengawasi dirinya daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Dan antara itu dia akan menjadi seorang yang sentiasa mensyukuri akan segala apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajatun. Janji Allah kepada kita anak-anak semua, marilah kita berjuang pada hari ini tentang pengangkatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menampakkan kebitaraan dan keterampilan karisma kita di sisi masyarakat, untuk disantuni, dihargai dan dihormati. Perjuangan kita ada dua perkara, iaitu memantapkan iman kita, dan yang kedua untuk memantapkan ilmu kita. Dua perkara ni anak-anak, jika anak-anak usahakan, anak-anak akan terampil menjadi orang yang dihormati, dimuliakan oleh masyarakat, sama ada di peringkat global maupun lokal. Kita telah terkenal dalam dunia ini nama-nama besar dalam bidang-bidang psikologi, Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Malik bin Badri yang baru saja meninggal dunia tahun lepas. Kita ada nama besar seperti Profesor Diraja Ungku Aziz dalam bidang ekonomi. Kita ada Pendeta Zaabah, seorang ilmuwan dalam bidang kesusastraan dan peradaban bangsa. Kita ada nama-nama besar seperti Tun Sri Lanang dalam bidang kesusastraan dan asas bahasa Neka Bahasa Melayu. Kita ada nama-nama besar seperti Profesor
Emeritus Ko K. Kim dalam bidang sejarah dan juga Profesor Muhammad Zakaria dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Ramlah Adam dalam bidang sejarah. Kita ada pakar-pakar dalam pelbagai bidang, dalam bidang uh, kejuruteraan dan dalam bidang arkitektur, iaitu Tan Sri Datuk Dr. Hijaz Kasturi yang telah membina monumen yang indah terkenal di dunia, iaitu Perpustakaan Negara Malaysia dan juga bangunan tabung haji. Dan ini semua adalah merupakan natijah daripada kesungguhan dan komitmen seorang anak muda, Syubbanul Yaumi Rihanul Wadi, yang telah mengupayakan dirinya semenjak dia remaja kanak-kanak lagi. Dia tekun untuk mengadaptasi dan memberi fokus kepada diri dia 5 perkara. Dia diam, dia dengar, dia faham, dia amalkan, dia sebarkan. Itulah psikologi pembelajaran mukmin yang telah diajar oleh Said Imam Al-Ghazali di dalam disiplin psikologi belajar, learning how to learn untuk orang-orang Islam. Dalam psikologi barat, dia kata falsafah dan psikologi ataupun uh, prinsip pembelajaran yang bagus ada 5 perkara juga. Antaranya search, mencari ilmu, question, banyakkan bertanya terhadap diri sendiri dan orang lain terhadap apa yang kita baca. Yang kedua, read, ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Banyakkan membaca, dengan membaca kita akan dapat banyak celik akal. Lepas tu rewrite, ulang-ulang tulis. Kita jangan malas menulis, buat latihan, karangan, pengukuhan ilmu matematik, latih tubi. Memerlukan kita menulis, rewrite dan recite. Recite ni maknanya kita mengimbau kembali apa yang kita baca supaya kita dapat faham. Training make perfect. Anak-anak yang pakcik kasih sekalian, pakcik pun datang daripada murid sekolah SMKA. Pakcik pernah jadi murid, pakcik pernah jadi ketua pengawas, ketua editor majalah sekolah, pakcik pernah menjadi pemain bola sepak, pemain bola sepak takraw, pernah menjuarai pertandingan lukisan masa peringkat sekolah menengah dulu, pernah gagal di dalam perpiksaan tertentu. Sebenarnya setiap kejayaan adalah proses untuk tangga pertama untuk menuju tangga yang kedua dan lebih tinggi lagi. Manakala kegagalan adalah merupakan kejayaan yang tertangguh. Di dalam apa saja yang kita buat, kita kena berhati-hati di dalam merencanakan tindakan kita. Wala takul lahuma uff. Jangan kita bercakap melawan guru kita. Tak, tidak betul tingkah laku kita, berdosa. Jangan kita cakap ataupun melawan cakap ibu bapa kita. Jangan. Itu adalah protokol dan adab kita untuk menjadi seorang pemimpin pada masa depan. Ingatlah yang kaya ialah mak bapak kita, yang miskin ialah mak bapak kita. Ingatlah yang kaya ialah mak bapak kita, yang miskin adalah mak bapak kita. Kalau takdirnya anak-anak berada dalam keadaan SES begitu. Tetapi kita kena ingat, kita adalah fakir, miskin, hina dina until 24 years old. Before 24 years old, we are nobody. So you must remember, you must arrange yourself to be focused, to manage your schedule, your timetable. Be patient, positive thinking. Together everyone achieve more. Raise yourself to help mankind. Kita kena mempunyai satu konsepkan diri yang mulia dengan memastikan diri kita jauh daripada perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan Tuhan memarahi kita, yang akhirnya menyebabkan diri kita tidak berkat, yang akhirnya menyebabkan diri kita lambat untuk bergerak, untuk maju di dalam akhlak dan juga kemajuan di dalam kita punya akademik. Walaupun kita boleh merancang dan kita boleh menikmati kejayaan setelah kita menikmati kegagalan, tetapi alangkah baiknya kita berusaha untuk membitarakan, mencantikkan akhlak kita. Biarlah rakan sebaya kita dan guru-guru kita mengenangi kita sebagai murid yang sabar, yang tekun, yang mempunyai adab yang mulia, yang sentiasa mengiringi dan menyantuni guru-gurunya, ibu bapanya, supaya akhirnya nanti bila besar nanti kita punya baka karakter kita tu akan diwarisi oleh anak-anak kita setelah kita dewasa nanti. Al-waqtu kas-sayfi na'in lam taqtu'uka. Masa bagaikan mata pedang, jika kita tak atur dan gunakan dia dengan baik, dia akan potong kita.
Wal asri innal insana lafi husri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Banyak masa kita ni perlu kita hati-hatikan untuk menggunakannya. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik, kita akan menjadi orang yang sesal pada kemudian hari. Itulah ayat yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali, melainkan orang-orang yang berpesan-pesan ke arah keimanan dan kebenaran, dan jauhilah daripada perbuatan yang melalaikan dan juga perbuatan yang mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang pakcik kasihi sekalian, sebenarnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bernama Muaz bin Jabal, apakah cirinya orang yang bijaksana? Nabi SAW kata ciri orang yang bijaksana itu adalah orang yang sentiasa mengingati mati. Waktu Nabi SAW berkata, psikologi orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, ialah orang yang sentiasa mengingati mati. Dan style ataupun method ataupun psikologi orang yang mengingati mati ni, falsafah kita untuk menjadikan diri kita orang yang sentiasa ingat dan takut kepada Allah ialah Nabi berpesan anta'budullah ka'annaka takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kita membuat sesuatu dalam keadaan apa sekalipun, kita buat apa saja bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim, ianya adalah ibadah dan ibadah akan dapat pahala. Dan cara kita berada di lokasi tertentu, sama ada di dalam rumah atau di luar rumah, kita hendaklah merasa membayangkan seolah-olah kita nampak Tuhan di depan kita. Fa'il lam takun tarahu, maka sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, melihat Tuhanmu, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Tuhan, yakni Allah, melihat kamu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Padi huma jangan dilurut, jika dilurut patah batangnya. Hawa nafsu marah jangan diturut, jika diturut buruk padanya. Jika Tuan mengangkat peti, tolong masukkan semua barang. Jika kita bersatu hati, kerja yang susah menjadi senang. Angin laut menyisir pantai, hanyut rumpai di bawah titik. Biarlah pakaian tu buruk ketika dipakai, asalkan pandai berbuat budi. Anak-anak yang pakcik kasihi sekalian, bahasa jiwa bangsa dalam membicarakan, di dalam mencantikkan keberadaan kita, bermula daripada rumah sehinggalah ke sekolah. Kita mesti ada 6 ilmu di dalam komunikasi berkesan. Setiap kejayaan bermula dengan komunikasi yang berkesan. Kajian daripada Universiti Harvard, Amerika Syarikat pada tahun 2008, lebih daripada 90% daripada faktor rapuhnya, jatuhnya, musnahnya bisnes sesebuah syarikat korporat industri di Amerika, yang jatuh dan robohnya institusi kekeluargaan di Amerika Syarikat berpunca daripada komunikasi yang tidak berkesan. Dalam Islam ada beberapa elemen komunikasi yang Nabi SAW ajar kepada kita. Yang pertama, qaulu baligha. Biasakan diri kita bercakap perkara-perkara yang menaikkan semangat rakan-rakan sebaya kita dan orang yang berada bertemu dengan kita. Qaulu baligha, memotivasikan. Qaulu karima, bila cakap dengan orang, muliakanlah orang. Wahai cikgu yang saya kasihi, wahai cikgu yang saya muliakan, wahai adikku yang sangat budiman, muliakan dia. Wahai kakakku yang rupawan, muliakan. Biasakan memuliakan orang yang bertemu dengan kita, sama ada saudara kita ataupun jiran tetangga kita. Yang ketiga adalah qaulul layyina. Bercakaplah dengan sesiapa saja mulai pada hari ini dengan penuh lemah lembut. Bila kita cakap lemah lembut dengan orang, orang akan mengasihi kita dan rasa selamat dengan kita. Bila kita dirasai selamat oleh orang lain, orang akan menyokong dan membeli produk ilmu dan juga produk objek yang kita jual kepada mereka. Yang keempat adalah qaulu ma'rufa. Bila kita berkata-kata, bawalah ingatan-ingatan dan pedoman-pedoman supaya orang ramai yang bertemu dengan adik-adik semua, anak-anak semua teringat kepada Allah dan berbuat baik sesama manusia. Dan yang kelima, qaulu maisura. Bila kita bercakap, janganlah kita suka membebel-bebel sehingga kawan-kawan kita pening dan trauma dengan kita. Mesti ada full stop. Orang putih kata KISS, keep it short and simple. Seterusnya, adalah maisura, dan seterusnya adalah
untuk menjadi seorang yang terbilang dan gemilang dalam kehidupan kerjaya kita, Pakcik selalu cakap, semua murid-murid tu dah bekerja. Kerana dalam bahasa Melayu, partikel per bertemu dengan akar kata. Contohnya tani, lukis, nyanyi, ajar. Bila berjumpa dengan partikel per di depan, akan jadi penyanyi. Kalau lukis jumpa partikel per, kata terbitannya pelukis. Kalau ajar jumpa dengan partikel per, akan automatik terbit huruf saling L di tengah-tengah, maka kata terbitannya pelajar. Kita dah bekerja. Kerja kita sebagai pelajar, gaji kita satu hari ada yang RM3, RM4, RM2, RM5, RM1, 50 sen. Bergantung kepada kekuatan father and mother kita sebagai bos kita yang mengupaya dan memberi kita reward untuk kita belajar dengan ganjaran-ganjaran kewangan untuk kita makan minum di sekolah kita. Tetapi alangkah baiknya kita berfikir untuk belajar secara berdisiplin, berasaskan kepada resepi-resepi kejayaan yang akhir kepada segala hajat diri kita. Dalam pada itu, Pakcik harap anak-anak semua mencatat 6M sebagai seorang modal insan ataupun individu yang hebat sebagai murid, sebagai pelajar maupun sebagai sesiapa saja pada masa depan anak-anak. Ingatlah bahawa ilmu yang Pakcik bagi ini sangat penting. Bukan saja Pakcik cakap kepada sahabat-sahabat Pakcik, malahan semua pengetua-pengetua, pengarah-pengarah pelajaran yang Pakcik berjumpa, kalau ada kata bicara bersama dengan Pakcik, Pakcik akan ingatkan perkara ni. Yang dipesankan oleh junjungan besar Nabi SAW yang banyak ditulis oleh Profesor Hamka di dalam makalah-makalah kitabnya. Yang pertama, persona diri seorang murid yang hebat ialah pertama, dia bersifat muallim. Orang yang muallim ni bila kita didekati oleh orang-orang lain bersama dengan kita, terselah aura kita sebagai seorang yang menjana kesedaran orang lain supaya mencintai ilmu, cintai membaca, suka kepada buku. Yang kedua adalah murabbi, bersifat pendidik. Bila orang bergaul dengan kita, orang terselah rasa karisma kita sebagai murid yang mendorong orang lain dari segi orang lain, mengingatkan sesiapa saja kepada kebaikan. Itulah jiwa murabbi. Yang ketiga, mudarris. Untuk menjadi seorang yang hebat, yang berwibawa, seorang yang cakna. Ciri yang ketiga, kata Profesor Hamka adalah dia mesti bersifat mudarris. Mudarris ni adalah bila orang berkawan dengan kita, mendekati kita, terselah aura kita sebagai seorang yang berkemahiran, mendorong rakan-rakan kita supaya mahir di dalam menggunakan teknologi digital, mahir di dalam memasak, untuk mengaji, melukis, bermain permainan tertentu seperti bola sepak, ada kemahiran-kemahiran hidup. Kemahiran bertukang misalnya, kemahiran melukis. Ini semua boleh dipelajari dan juga boleh ditekuni untuk memantapkan daya, efikasi dan juga konsep diri kita. Seterusnya adalah bercirikan kepada uh, muaddib. Orang yang hebat ni, murid yang hebat, murid yang cemerlang, itu adalah muaddib. Yang seterusnya adalah mursyid. Yang kelima adalah mursyid. Mursyid ni adalah bila orang berkawan dengan kita, mendekati kita, berbicara dengan kita, terasa terbit perasaan jiwa selamat dengan adanya bergaul dengan kita. Mursyid ni adalah orang yang ada magnet diri untuk transform perasaan dan kalbu orang lain untuk jiwanya rasa dekat dengan keinsafan, dekat dengan kebaktian, teringin untuk mengasihi, menyantuni orang-orang yang soleh, ingin beribadah kepada Allah, setekun-tekun diri kita yang dilihat sebagai seorang yang mursyid ataupun membina jiwa. Kemudian yang keenam adalah seorang yang bersifat mujahid. Mujahid ni anak-anak belajar daripada Pakcik buat catatan. Orang yang hebat, orang yang dikasihi oleh Allah ni, dia sifat dia bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh menjada wajada. Dia usaha sungguh-sungguh sehingga dia dapat berjaya mencapai apa yang dia buat. Walaupun dia masih muda, tetapi karakter dia yang bersungguh-sungguh tu akan menyebabkan orang-orang tua, orang-orang dewasa dia, Pakcik rasa kagum dengan
anak-anak yang telah hafal Quran, bagus. Bila anak-anak jadi imam, pakcik-pakcik tu akan menangis dan rasa syukur sangat menemui anak-anak berkat sifat mujahid, mujahadah, bersungguh-sungguh anak-anak di dalam apa saja yang anak-anak buat. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Anak-anak yang pakcik kasih sekalian, pakcik tutup kata bicara pakcik buat santapan rohani pakcik dan anak-anak semua dengan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wahai manusia, aku kata Allah telah mengurniakan kamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka wahai manusia, kata Allah, sembahyang dan berkorbanlah. Berkorbanlah demi agama, bangsa dan negara. Surat tidak terputus. Dengar ke? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengurniakan kamu wahai manusia nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka wahai manusia, hendaklah kamu sembahyang wanhar dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Maka sesungguhnya sesiapa yang memperlekehkan anak-anak berbuat baik bermulai pada hari ini dan seterusnya nanti, abtar, mereka lah yang merugi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih warga Sekolah Menengah Kebangsaan Agama